Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman berita utama. Kerangka ekonomi madani, satu pendekatan menyeluruh tangani isu sosioekonomi yang telah lama membelenggu negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kata pelaksanaannya mampu menggiatkan semula lanskap ekonomi Malaysia dalam mendepani cabaran sedia ada. It aims to bolster Malaysia's economic standing on a global scale, navigate the complexities of the global landscape, and ensure the nation's adaptability and resilience through enhanced competitiveness. Dalam ucapan utama pelancaran Tun Razak Exchange TRX sebagai pusat kewangan antarabangsa Malaysia, Datuk Seri Anwar berkata TRX turut berpotensi sebagai pusat industri halal dan aktiviti kewangan Islam. We have also embarked on a very aggressive policy to ensure that Malaysia be able to be considered a major center for Islamic halal and also financial activities in a different connotation. The participation of Muslim countries with huge capacity in financial instrument alone translates beyond $1 trillion, but to also be able to integrate with the other players in terms of our effort in ensuring success in energy transition, in digital transformation, and also food security. Mengenai penurunan ringgit, Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan tidak memandang ringan isu berkenaan. Malah, langkah berterusan diambil bagi menanganinya seiring usaha memastikan angka pelaburan Malaysia kekal utuh. Jelas beliau, Bank Negara Malaysia BNM telah dipertanggungjawabkan untuk memantau ringgit secara rapi. Kerajaan, semua kementerian dan pihak berwajib termasuk Majlis Pelaburan turut mengadakan mesyuarat harian bagi memberi tumpuan menangani isu berkenaan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyatakan persetujuan Malaysia untuk meningkatkan bantuan kewangan kepada agensi bantuan dan kerja untuk pelarian Palestin di Asia Barat UNRWA. Ini susulan tindakan beberapa negara besar menghentikan sumbangan mereka. Dalam perbualan telefon bersama Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, beliau turut menyampaikan penghargaan atas peranan penting Mesir dalam membantu mempermudahkan urusan penghantaran 100 tan bantuan kemanusiaan bernilai $1.2 juta dari Malaysia kepada penduduk Palestin di Gaza. Malaysia tampil menyertai sesi pendengaran awam berhubung isu Palestin di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ di Belanda. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan dalam kenyataan lisan mendesak Israel menghentikan pencabulan berterusan ke atas hak penduduk Palestin dan berundur dari wilayah Palestin yang diduduki serta-merta. Kuala Lumpur berpendirian pendudukan Israel ke atas wilayah Palestin menyalahi undang-undang antarabangsa serta mencabuli hak penduduk Palestin. Malaysia juga menyuruh semua negara tidak berkompromi dengan tindakan dan pendudukan haram Israel ke atas wilayah Palestin. Di samping menekankan kewajipan PBB untuk melaksanakan tanggungjawabnya berhubung isu Palestin. Mulai bulan depan, 35,000 pemandu teksi dan 18,000 pemandu bas sekolah bakal menikmati caruman Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Ia akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan. Pemandu taksi, kita akan buat caruman tambahan 10% itu. Maksudnya, 90% daripada Kementerian Kewangan, peruntukan Kementerian Kewangan kepada Perkeso, 10% akan ditop up oleh Kementerian Pengangkutan. Jadi maksudnya pemandu-pemandu taksi dan juga pemandu-pemandu bas sekolah ini, mereka tak perlu mencarum 1 sen pun untuk setahun. Okay? Mereka hanya perlu daftar nama mereka.
Dan kalau yang mereka sudah ada daftar punya, kita akan bagi mereka slip pencalonan mereka. Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my. Berita wilayah diteruskan dengan perkembangan laporan cuaca seluruh negara bersama pegawai Met Malaysia, Atika Marziah Mokhtar. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan laporan cuaca pada petang ini dengan melihat terlebih dahulu pada status cuaca panas yang terkini, di mana sehingga jam 4.30 petang tadi terdapat 14 kawasan yang kini berada pada tahap berjaga-jaga, iaitu menerima suhu maksima harian antara 35 sehingga 37 darjah Celsius sekurang-kurangnya selama 3 hari berturut-turut, iaitu melibatkan negeri Perlis dan juga sebahagian besar di negeri Kedah, juga melibatkan daerah Tangkak negeri Johor. Selain itu, terdapat juga satu kawasan di negeri Sabah yang juga kini berada pada tahap berjaga-jaga, itu melibatkan daerah Beaufort. Oleh itu, orang awam di kawasan yang terlibat dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti di luar rumah serta perbanyakkan minum air untuk kekal terhidrat. Baik, seterusnya untuk melihat keadaan cuaca semasa pula, kita beralih ke paparan imej gemar radar yang terkini, di mana diperhatikan keadaan hujan lebat beserta rebut petir kini sudah mula terbentuk di sekitar bahagian selatan negeri Perak, pedalaman negeri Selangor, juga di beberapa kawasan melibatkan negeri Sembilan, Melaka dan barat negeri Johor. Dan keadaan kelompok awan membawa hujan ini dijangkakan akan bergerak ke arah baratan dan sekaligus memberikan juga kesan keadaan cuaca lembap melibatkan kawasan pesisir pantai negeri Perak, negeri Selangor dan juga di sekitar kawasan daerah Port Dickson negeri Sembilan menjelang lewat petang sebelum ianya beransur reda menjelang awal malam nanti. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula diperhatikan ketika ini keadaan hujan lebat dan rebut petir turut sedang berlaku melibatkan bahagian pantai barat, Kudat dan juga Sandakan yang dijangkakan akan beransur reda dalam tempoh 1 ke 2 jam sahaja lagi. Sementara itu, di negeri Sarawak pula keadaan cuaca lembap kini lebih tertumpu melibatkan bahagian selatan dan juga tengah negeri Sarawak, di mana keadaan cuaca lembap ini masih lagi dijangkakan boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Untuk keadaan cuaca pada malam sehingga ke awal pagi esok pula, Jabatan Meteorologi Malaysia menjangkakan keadaan cuaca adalah cerah di hampir kesemua negeri di semenanjung Malaysia menjelang lewat malam nanti, kecuali melibatkan bahagian pedalaman negeri Selangor yang masih lagi dijangkakan berpotensi untuk menerima hujan. Walau bagaimanapun, menjelang awal pagi esok dijangkakan keadaan cuaca hujan akan beransur reda di hampir ke semua negeri di semenanjung dan hujan hanyalah tertumpu melibatkan bahagian perairan Selat Melaka pada awal pagi esok. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, hujan akan lebih tertumpu di sekitar bahagian pedalaman dan juga utara negeri Sarawak menjelang lewat malam ke awal pagi esok. Baik, ini sahaja laporan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atika Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Kaunter pengurangan kadar kompaun saman Polis Diraja Malaysia antara salah satu tarikan pengunjung program Madani Rakyat Zon Tengah di Kompleks Sukan Kuala Selangor. Laporan lanjut bersama wartawan Samsia Samsi. Baik, terima kasih. Saya masih lagi berada di Kompleks Sukan Kuala Selangor bagi program Madani Rakyat Zon Tengah. Dan untuk makluman anda, saya kini berada di kaunter pengurangan kadar kompaun saman Polis Diraja Malaysia. Dan bagi mengetahui lebih lanjut mengenai perkara ini, saya kini bersama-sama dengan Inspektor Nur Rashikin Roslan dari Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Kuala Selangor. Apa khabar Puan? Alhamdulillah sihat. Puan, mengenai diskaun pada hari ini, boleh Puan jelaskan berapa diskaun yang boleh dapat pada hari ini? Okey, hari ini pengurangan diskaun kita adalah sebanyak 50%. Setakat ini berapa jumlah keseluruhan saman yang telah diterima? Okey, kalau jumlah pembayaran sekarang ni lebih kurang 57,000. Kalau total jumlah saman lebih kurang 380 saman. Ada kesalahan yang diselesaikan pada hari ini? Antara kesalahan yang orang kata banyak lah kan, lebih pada pandu laju lah. Setakat ini bagaimana penerimaan pengunjung? Menggalakkan ke macam mana Puan? Ya, kalau daripada pagi lagi memang pengunjung ramailah, tak berhenti. Macam tu. Harapan Puan lah kepada sepanjang 3 hari kaunter ini dibuka. Okey, kita beroperasi bermula bermula 23 hari bulan sehingga 25 hari bulan, dan saya mengharapkan orang awam ambil peluang ni untuk hadir ke sini, bayar saman lah, macam tu. Baik, terima kasih Puan. Dan kepada anda yang mempunyai saman dan ingin mendapatkan pengurangan saman, anda wajib hadir ke program Madani Rakyat Zon Tengah di Kompleks Sukan Kuala Selangor ini. Dan setakat ini saja laporan daripada saya. Kembali ke Angkasa Puri. Bersama-sama kita meriahkan program Madani Rakyat Zon Tengah pada 23 hingga 25 Februari 2024 bertempat di Kompleks Sukan Kuala Selangor, Selangor. Pelbagai perkhidmatan kerajaan dan program menarik seperti pameran kementerian dan agensi, Karnival Kejaya, jualan agro dan mega madani dan banyak lagi disediakan terus kepada rakyat. Jumpa anda di sana. Untuk maklumat lanjut, sila layari media sosial dan laman Sesawang Malaysia Madani. Paparan dari negeri di bawah Bayu, Jabatan Air Negeri Sabah digesa ambil tindakan pantas dan proaktif tangani masalah bekalan air bersih. Untuk laporannya, terus sahaja bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Silakan Edwin. Ya, sahih. Jabatan Air Negeri Sabah JANS digesa agar mengambil tindakan pantas dan proaktif bagi mengatasi masalah bekalan air bersih di negeri ini dengan kadar segera. Ini termasuk turun pada meninjau loji rawatan air serta mengenal pasti kerosakan peralatan yang menjejaskan penghantaran air kepada pengguna. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk James Ratib juga mahu kontraktor yang dilantik melakukan tindakan pembaikan segera termasuk menyelenggara pembersihan muka sauk yang terjejas akibat banjir. Saya minta supaya kontraktor-kontraktor yang dilantik oleh Jabatan Air ini supaya prihatin, mengambil tindakan cepat. Ambil tindakan cepat apa yang diminta oleh semua penguasa-penguasa loji itu. Jadi saya minta Jabatan Air turun padang. Tengok loji ini. Kecuaian, kelalaian kita tidak mengambil tindakan. Rakyat tahu ada air. Dia tidak tahu macam mana cara kita menyelesaikan itu. Beliau ditemui pemberita RTM selepas melawat loji rawatan air Botition. Dalam lawatan ini, Datuk James Ratib yang juga Adun Sugut meminta Jabatan Kerja Raya mempercepatkan penghantaran diesel untuk kegunaan jana kuasa bagi melancar operasi mengepam air dari loji tersebut kepada penduduk selain meminta Sabah Electric City Sendirian Berhad SESB untuk membekalkan elektrik ke kawasan loji berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk James yang juga Exco Kesihatan Negeri berharap Kementerian Kesihatan KKM mencari satu mekanisme untuk merawat air dengan kekeruhan melebihi 1,500 NTU.
Ini kerana tindakan KKM melarang air dengan kekeruhan tersebut dirawat kerana khuatir ia menjejaskan kesihatan penduduk, boleh menyebabkan masalah bekalan air bersih pada musim tengkujuh. Loji rawatan air Botition dengan kapasiti 2 juta liter air beroperasi 16 jam sehari bagi menampung keperluan 15 kampung dengan hampir 10,000 penduduk. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Datuk James mencadangkan satu jawatankuasa khas ditubuhkan bagi menangani isu dan hal berkaitan tanah persekutuan yang masih banyak tertangguh di Sabah. Jawatankuasa itu akan berperanan melakukan pemutihan terhadap tanah terlibat sekaligus mempermudahkan pelaksanaan projek pembangunan untuk rakyat di negeri ini. Saya mencadangkan supaya ada satu jawatankuasa khas untuk membuat pemutihan ke atas semua tanah-tanah persekutuan yang ada di Sabah ini. Sebab di situ kita akan kenal pasti mana tanah-tanah kerajaan yang sudah ada grant, mana-mana tanah yang masih berstatus PT dan mana bangunan-bangunan kerajaan persekutuan yang masih belum dipohon. Supaya projek-projek akan datang ini dapat dimulakan dengan kadar yang segera. Mengenai klinik kesihatan Tangkarason yang terbakar baru-baru ini, Datuk James memaklumkan Kementerian Kesihatan KKM memperuntukkan RM100,000 bagi mengubah suai dan membaik pulih Balai Raya Tangkarason untuk dijadikan klinik kesihatan sementara. Katanya KKM juga bersetuju membina bangunan klinik kesihatan yang baharu termasuk pembinaan kuartus di tapak asal dengan kos RM1.3 juta. Pewartaan tanah telah dimohon KKM melalui Pesuruhjaya Tanah Persekutuan dan tidak lama lagi Jabatan Tanah dan Ukur Sabah akan mengeluarkan surat setuju duduk tapak untuk pembinaan klinik tersebut. Sejumlah RM44 juta diperuntukkan bagi pelaksanaan program inisiatif bantuan pendidikan Kerajaan Negeri Sabah tahun ini. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif yang juga Exco Pendidikan dan Hal Ehwal Agama Islam Sabah berkata, daerah Nabawan dan Suk Keningau antara penerima awal inisiatif tersebut. Kita akan atur sehingga ke hujung tahun untuk semua daerah. Kita akan bertemu dengan PPD dan memberikan taklimat berhubung dengan apa inisiatif kerajaan. Di samping kita memberikan maklumat berkenaan dari masa ke masa. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk semua. Datuk Muhammad Arifin ditemui media selepas menyampaikan inisiatif bantuan pendidikan Kerajaan Negeri Sabah kepada Pejabat Pendidikan Daerah PPD Pensiangan, Badan Dakwah Daerah Nabawan, 30 sekolah menengah, 30 sekolah rendah serta 2 sekolah agama. Amat bersyukur dan amat berterima kasih kepada Kerajaan Negeri kerana sering memberikan bantuan sokongan dalam kita memacu kecembangan pendidikan di daerah Nabawan. Di daerah Nabawan, untuk PBJ sekolah sebanyak 2,000 satu tahun. Jadi tujuan kewangan ini adalah untuk menjalankan aktiviti-aktiviti di sekolah lah, seperti gotong royong, majlis di sekolah lah. Peruntukan ini bagi merancangkan pergerakan badan dakwah di Majlis Daerah Nabawan. Dan besarlah harapan kami juga agar semoga di tahun akan datang peruntukan yang diberi ini dapat dipertingkatkan supaya kita dapat menyebarkan dakwah Islamiyah dekat daerah Nabawan dengan lebih berkesan dan jayanya. Tahun lalu, RM43 juta diperuntukkan dalam program tersebut melibatkan 10 jenis bantuan, antaranya bantuan pendaftaran IPT, bantuan ihsan komputer dan bantuan aktiviti PIBG. Projek Bantuan Mesra Rakyat BMR Sabah Electricity Server Berhad SESB yang dijalankan sejak 4 tahun lalu diteruskan lagi dalam usaha menyediakan rumah untuk penduduk memerlukan. Pelaksanaan program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR itu merupakan salah satu usaha SESB menyumbang semula kepada masyarakat. Pengerusi SESB Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau berkata, Tawau antara 7 lokasi yang dipilih bagi pelaksanaan projek BMR kali ini selain Tambunan, Tuaran, Ranau, Kundasang, Kinabatangan dan Kimanis. Mewakili daripada Tawau lah. Jadi salah satu daripada 7 buah rumah yang dibina SESB. Satu biji harganya RM75,000 ya. Jadi 7 buah melibatkan lebih kurang setengah juta lah, 500 lebih ribu lah.
Dato' Madius ditemui selepas majlis perasmian projek BMR SESB di Kampung Bombalai Sungai Imam yang disempurnakan Ahli Parlimen Tawau, Dato' Lo Sufui. Syarikat ini GLC lah, maknanya itu syarikat yang dimiliki oleh kerajaan. Ini memang amat dialukan daripada rakyat lah kerana memberikan ini perkhidmatan macam seperti yang ini. Rumah bantuan ini masyarakat rakyat. Pertama, syarikat-syarikat yang di bawah ini kerajaan ini pertama mesti memastikan prestasi mereka dijalankan dengan baik. Selepas selesai ini, kalau ada rezekinya, ya sepatutnya lah diperkongsikan oleh rakyat-rakyat. Sementara itu, waris penerima BMR Jumiati Kening yang mewakili abangnya Saharan Kening yang telah meninggal dunia tahun lalu akibat penyakit diabetes menzahirkan terima kasih atas bantuan ini. Umur dia sudah 70 lebih ya. Alhamdulillah, macam ucapan ribuan terima kasih kepada yang terlibat dalam emergency ini kan. Saya ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak. Macam ada berapa orang anak? 6. Kebetulan ada electricity, dia punya haji tu dah kan datang. Dia cakap kami pun boleh bantu. Jadi Ji, kalau kamu boleh bantu, bantulah saya punya abang ni kan. Sebab dia tinggal di Pondok Buruk sana tu kan. Rumah BMR yang mempunyai 3 bilik tidur, ruang tamu, dapur dan tandas ini turut dilengkapi dengan kelengkapan asas rumah seperti tilam, langsir dan set meja makan. Baik, sekian paparan berita dari Sabah untuk petang ini. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama dengan Sahih di Angkasa Puri. Sahih. Baik, Redwin, terima kasih. Seterusnya kita ke Sarawak. Kementerian Pendidikan telah menyerahkan bidang kuasa kepada Jabatan Pendidikan Sarawak untuk kelulusan projek yang dibiayai kerajaan negeri. Itu antara paparan dari Bumi Kenyalang hari ini. Langsung saja bersama Buma Awin di Kuching. Silakan Buma. Baik Sahih, terima kasih. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM semalam telah menyerahkan bidang kuasa kepada Pengarah Jabatan Pendidikan Sarawak JPN untuk meluluskan projek yang dibiayai oleh kerajaan negeri. Selain itu, bidang kuasa juga diberikan kepada pengarah JPN Sarawak bagi projek-projek lain yang tidak dibiayai oleh kerajaan Sarawak tetapi dengan persetujuan terlebih dahulu oleh Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat MEITD. Penyerahan tersebut disaksikan Menteri Pendidikan Malaysia Fadlina Siddiq bersama Menteri MEITD Datuk Seri Roland Sagawiin di Kuching semalam selepas perbincangan Jawatankuasa Tindakan Bersama Pembangunan Pendidikan. Perkara tersebut juga dianggap sebagai langkah besar ke hadapan oleh KPM hasil daripada beberapa perbincangan di antara MEITD dan KPM berkenaan subjek Perjanjian Malaysia 1963 MA 63 khususnya Perenggan 17 Laporan Jawatankuasa Antara Kerajaan IGC 1962. Sebelum ini, bidang kuasa meluluskan projek walaupun dibiayai kerajaan Sarawak terletak pada KPM di Putrajaya dan ini menimbulkan kelewatan proses kelulusan dan pelaksanaan projek manakala projek-projek di bawah transformasi luar bandar RTP, projek kecil luar bandar MRP serta projek-projek kecil lain yang diluluskan oleh wakil-wakil tempatan atau ADUN telah ditangguhkan. Justru dengan perwakilan kuasa ini, kelewatan dalam kelulusan projek tidak lagi berlarutan. Dokumen menurunkan bidang kuasa tersebut telah diserahkan oleh Ketua Setiausaha KPM, Dato' Indra Nik Nasaruddin Muhammad Zawawi kepada Pengarah JPN Sarawak, Dato' Dr. Azhar Ahmad. Baik, Pusat Jantung Sarawak telah menerima sumbangan mesin hemodialisis yang bakal memberi manfaat kepada pesakit yang memerlukan rawatan. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah memberitahu sumbangan tersebut adalah di bawah inisiatif bantuan khas pesakit buah pinggang BKPBP bernilai RM41,150. 24 mesin hemodialisis akan diserahkan kepada 14 buah kesihatan di seluruh negeri termasuk 2 di Hospital Lundu, 1 di Hospital Serian, manakala hospital di Betong, Bintulu dan
Pembangunan Mukah masing-masing akan menerima 3 mesin. Jelasnya, Klinik Kesihatan Debak serta hospital di Seratok, Kanawit, Dalat dan Limbang akan menerima 1 mesin hemodialisis masing-masing, manakala Klinik Kesihatan Tatau serta hospital di Lawas dan Sarike masing-masingnya akan menerima 2 mesin. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan mesin hemodialisis di Pusat Jantung Sarawak semalam. Menurutnya, BKPBP merupakan inisiatif kerajaan negeri untuk membantu meringankan beban pesakit buah pinggang di Sarawak. Katanya lagi, bantuan mesin hemodialisis tersebut dapat membantu dalam menampung keperluan sedia ada berikutan pertambahan bilangan pesakit yang menjalani rawatan di Pusat Jantung Sarawak. Pada majlis tersebut, Datuk Seri Fatimah telah menyerahkan sumbangan mesin hemodialisis itu kepada Pengarah Pusat Jantung Sarawak, Dr. Muhammad Asri Rifin. 16 warga asing ditahan menerusi beberapa operasi yang dijalankan Unit Penguatkuasa Imigresen Miri di sekitar Bandaraya Miri Rabu lepas. Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak menerusi kenyataan di Facebook berkata, operasi yang digelar Op Selera, Op Belanja, Op Gegar dan Op Sapu dijalankan di kawasan perumahan, premis-premis makanan dan pusat refleksologi. Warga asing tersebut ditahan di bawah Seksyen 6-1-C dan Seksyen 39-B Akta Imigresen 1959 Palang 63. Sementara itu, 8 warga asing turut ditahan menerusi Op Selera dan Op Skutip yang dijalankan bahagian penguatkuasa Imigresen Kuching di Bandar Serian Selasa lalu. Warga asing tersebut ditahan kerana telah melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63. Beberapa lokasi seperti premis makanan dan terminal bas telah diperiksa bagi mengesan kehadiran warga asing yang bekerja tanpa pas yang sah. Dalam perkembangan berkaitan, seramai 33 tahanan warga Indonesia telah dihantar pulang ke negara asal semalam menerusi program pemindahan ke negara asal warga negara Indonesia. Tahanan tersebut terdiri daripada 25 lelaki dan 8 wanita. Kesemua mereka telah melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963 dan telah selesai menjalani tempoh tahanan dan hukuman di Depot Imigresen Semuja di Serian. Program tersebut melibatkan kerjasama Pos Lintas Batas Negara Intikong dan Konsulat Jeneral Republik Indonesia di Kuching. Proses pemindahan bermula pada pukul 9 pagi dan melalui pintu masuk Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Tebedu. Program berkenaan merupakan sebahagian daripada operasi pemindahan berterusan yang disasarkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak bermula awal tahun ini. Seorang mangsa cedera ringan dan 4 orang lagi selamat dalam satu kemalangan jalan raya melibatkan sebuah kenderaan jenis MPV Alphard dan sebuah lori di kilometer 35 Jalan Sri Aman, Kuching petang Rabu lepas. Menurut maklumat daripada Ketua Polis Daerah Sri Aman DSP Matthew Manggi, pihak polis telah menerima maklumat dari orang awam berkenaan kejadian tersebut pada pukul 5.30 petang. Siasatan awal di tempat kejadian mendapati kenderaan jenis MPV yang bergerak lurus menuju ke Kuching tidak sempat mengelak, seterusnya berlanggar dengan sebuah lori yang keluar daripada simpang P-turn secara mengejut. Punca kemalangan disyaki pemandu lori cuai semasa melakukan pusingan di simpang tersebut. Pemandu kenderaan MPV, seorang lelaki 42 tahun bersama penumpang seorang wanita 41 tahun dan 2 orang kanak-kanak masing-masing berusia 13 dan 11 tahun selamat, manakala pemandu lori, seorang lelaki 68 tahun mengalami kecederaan ringan. Kes disiasat di bawah Peraturan Lalu Lintas Jalan 1959. Berdegil menjalankan operasi perjudian online, Polis Kuching bertindak memutus bekalan elektrik di 7 premis perniagaan pagi tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Ashmon Bajah, dalam operasi bersepadu dijalankan bersama Sarawak Energy Berhad SEB itu telah menggempur sejumlah premis di sekitar kawasan Matang dan Samariang.
Dedahnya, kaedah leceh operator judi online itu menjadikan restoran makanan dan kedai runcit bagi membolehkan keki judi melakukan tambah nilai judian itu yang beroperasi secara jelas. Media yang turut bersama dalam operasi pemotongan bekalan elektrik itu turut menyaksikan polis terpaksa memecah masuk ke premis berkenaan bagi memotong bekalan elektrik. Pemotongan itu dilakukan mengikut kuasa di bawah Seksyen 21A Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Di bawah peruntukan itu, mana-mana premis tidak boleh disambung semula kecuali mendapat kebenaran bertulis dari Ketua Polis Daerah. Ia bagi mengekang aktiviti perjudian di bandaraya ini. Dedah ACP Ashmon lagi, dari 2021 hingga awal tahun ini, pihaknya telah melakukan sejumlah 233 operasi pemotongan elektrik di sekitar bandaraya Kuching. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri perkembangan berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kembali kepada Sahi untuk berita seterusnya. Sahi, silakan. Baik, Buma, terima kasih. Harum Manis Perlis terus terima permintaan tinggi dan cuaca panas tidak halang kerancakan Tahun Melawat Perlis 2024-2025. Antara paparan dari Perlis bersama Ahmad Iqbal Arif Yaakob. Silakan. Baik, terima kasih Sahi. Harum Manis Perlis kekal menerima permintaan tinggi walaupun berdepan persaingan daripada Harum Manis Kedah dikenali di aman. Perlis yang menerima suhu paling tinggi ketika musim kemarau memberikan satu keistimewaan buat pengusaha harum manis untuk menjaga kualiti kemanisan serta tekstur buahnya yang lebih tinggi. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama Abdul Rahman Mahmud, aspek pasaran sememangnya amat bagus terutama di sekitar Lembah Kelang. Setiap musim, permintaan harum manis melebihi pengeluaran sama ada di Perlis maupun Kedah. Kedah ni baru memulakan penanaman dia dan baru memulakan pengeluaran dia. Kita memberi ruang dia untuk membuka pasaran dia sendiri dan sekiranya terdapat ruang, kita memang buat pengasingan iaitu di mana mangga Harum Manis Perlis dan juga Harum Manis Kelah berada di lot-lot perniagaan masing-masing dan pembeli akan membuat pilihan sendirilah yang mana lebih baik, yang lebih mereka mampu sebabnya dia ada perbezaan di antara harga dan juga dia punya kualiti. Dan sekiranya kualiti dapat disamakan satu lain yang bergantung kepada cita rasa pembeli, sekiranya dia merasakan yang cita rasa Kedah tu lebih baik, permintaan dia akan meningkat secara automatik lah. Jelasnya, Fama turut memperluaskan konsep ladang kontrak dengan pengusaha Harum Manis Kedah bagi menjamin pemasaran yang lebih luas terutama di kawasan permintaan tinggi di sekitar Lembah Kelang. Suhu yang menjangkau lebih 35 darjah Celsius tidak menghalang kerancakan Tahun Melawat Perlis 2024-2025. Pelancong tetap mengunjungi tempat-tempat menarik di negeri paling utara tanah air itu. Tinjauan RTM di Arkid Padang Besar terus dibanjiri pelancong tanpa menghiraukan keadaan cuaca panas. Bagi mereka, keadaan tersebut merupakan waktu sesuai untuk bercuti sambil membeli belah berbanding ketika cuaca hujan. Malah terdapat pelancong yang datang dari selatan tanah air dengan konvoi bermotosikal. Perlis ni walaupun dia negeri kecil tapi banyak juga sebenarnya tempat yang menarik. Banyak benda yang kena pergi. Sebagai contoh, kalau kita tengok di sini memanglah Padang Besar ni dah biasa tapi alhamdulillah kita tengok ramai orang. Keduanya kita boleh pergi tengok macam tempat-tempat yang viral baru ni, dia macam tepi sawah, ada Gua Kelam, ada viewpoint ni cantik. Cuaca memanglah panas lah ni. Tapi tak risau lah. Alhamdulillah lah, kita ni nak pergi tempat tu kita kena adapt lah dengan kawasan tu. Tidak macam mana kita nak pergi kan. Kelebihan dia main di Perlis ni, satu dia tempat banyak yang menarik lah. Lagi tak jam, sesuai dengan jiwa saya lah. Sebab tempat di sini, di tempat Perlis ni satu kelebihan dia, tengok tempat beredah dia tu sesuai untuk anak-anak. Jadi di mana pun tak jam lah orang kata. Yang tu yang kelebihan dia main di sini ya. Tak kisah dengan cuaca sekarang. Tak kisah dengan cuaca apa pun, janji boleh tidur sini semalam pun dua. Selesa tidur di sini. Peniaga turut bersyukur walaupun Perlis merekodkan negeri paling panas di utara masih tetap menjadi destinasi pilihan percutian pelancong kerana Perlis mempunyai daya tarikan tersendiri terutama panoramanya yang indah serta keenakan makanan dengan harga yang berpatutan.
alhamdulillah lah sambutan masih lagi okey. Cuma kurang sikit lah daripada dulu. Adakah sebab mungkin cuaca agak panas? Mungkin cuaca agak panas tu yang kurang sikit customer. Tapi alhamdulillah lah sambutan pun tak terlalu teruk sangatlah. Stabil lah. Setiap individu boleh memainkan peranan masing-masing dalam membantu kesengsaraan yang dihadapi penduduk Palestin ketika ini. Usaha yang lebih bermakna boleh digerakkan. Menurut Mufti Perlis, Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, apa sahaja kemampuan perlu dizahirkan sebagai bukti jelas dunia menolak tindakan zalim Israel terhadap penduduk Palestin, sama ada memboikot produk berkaitan mereka maupun bersolidariti bersama penduduk Palestin yang tertindas. Di Palestin ini, negeri Perlis antara negeri yang awal bahkan satu-satunya yang mengeluarkan fatwa yang menyatakan tentang apa yang berlaku itu adalah jihad dan mereka berhak dilayan sebagai mujahidin dan syuhada dan mereka berhak mendapat peruntukan-peruntukan mereka yang berada di medan jihad termasuk zakat. Dan Perlis telah memputuskan 1.2 juta daripada MAIPS untuk Gaza. Dan baru-baru ini pun kita menerima kunjungan daripada ulama-ulama dunia yang mengunjungi Perlis dan menyatakan mereka juga meminta supaya fatwa Perlis ini untuk diterjemahkan kepada dunia Arab dan juga dunia Islam yang lain. Kerana ini satu fatwa rasmi yang memberikan komitmen secara jelas terhadap perjuangan yang berlaku di Palestin. Laporan itu mengakhiri bahan berita dari Perlis. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Ahmad Iqbal. RM58,500 diperuntukkan Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda untuk membantu meringankan beban keluarga yang memerlukan menjelang pembukaan sesi persekolahan bulan depan. Peruntukan disalurkan menerusi program Perda for You kembali ke sekolah. Wartawan Hadisma Ismail ada perinciannya. Pengurusi Perda Datuk Insinyur Dr. Sheikh Hussein Maidin berkata, bantuan yang disalurkan setiap tahun itu secara tidak langsung dapat mengurangkan beban yang ditanggung ibu bapa dalam menyediakan kelengkapan sekolah anak-anak. Bahawa Perda ni di Pulau Pinang ni kerja kita untuk bantu golongan B40 terutamanya dan juga golongan-golongan lain lah, usahawan itu semua kita bantu, tapi hari ini fokus kepada untuk budak-budak masuk sekolah. Kita nak tambah sikit lah, kita jadi 400 student, kita ada bantuan lebih sikit lah, so tahun ni kita bagi lebih sikit untuk semua student lah. Jadi benda ni yang kita terus daripada selalu tiap-tiap tahun kita ada. Tahun ni kita lebihkan sikit student dan harga pun kita naikkan RM150. Kalau jalan RM100 lah, RM100. Sama, sekolah rendah dan sekolah menengah. Yang golongan B40 lah. Menurutnya, bantuan tersebut diberikan kepada pelajar daripada keluarga miskin, asnaf, ibu tunggal dan B40. Rata-rata mereka yang ditemui mengalu-alukan sumbangan yang diterima. Anak semua tahun ni 3 orang sekolah. Adik dia ada yang darjah 4, seorang lagi nak masuk pro tahun ni. Kami bersyukur sangatlah pihak Perda bagi kami sumbangan walaupun seorang, tapi alhamdulillah kami dapat dengan kelengkapan sekolah sekarang agak mahal. Kami bersyukurlah pihak Perda bagi dekat kami RM150 dapat beli kelengkapan sekolah. Sangat-sangat bersyukur sangatlah. Daripada pihak Perda kami ucapkan terima kasihlah. Seronok sebabkan tempat jumpa kawan dan balang sekolah pun boleh pakai dah yang balu-balu lava. So terima kasih dekat Perda. Alhamdulillah sekarang dah boleh belilah untuk bantuan sekolahan voucher ni. Terima kasih kepada Perda for You kembali ke sekolah. Saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak Perda kena bagi bantuan ni, kurang-kurangnya dapat meringankan beban kan kami yang golongan yang ni lah B40 ni. Alhamdulillah dapatlah ringan sikit beban kami buat kerja pun peniaga pun dekat sini juga. Dapat ni bolehlah beli untuk baju macam tahun lepas ada guna je kan baju, cuma tambah seluar sekolah tu ialah beg sekolah semua tu lah. Tu je lah. Dapatlah. Bolehlah
untuk anak-anak kan, untuk persiapan sekolah mereka kan. Itulah. Bantuan persekolahan yang diberikan menerusi Perda For You kembali ke sekolah ini selain membantu meringankan beban keuangan keluarga yang berpendapatan rendah, ia juga dapat membantu meningkatkan motivasi pelajar untuk kembali ke sekolah. Hanis Ismail, RTM. Usaha membasmi kemiskinan wajib diteruskan bagi menjamin kesejahteraan sosial rakyat. Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizuddin Shah bertitah bangunan pencakar langit tidak memberi makna sekiranya rakyat terpaksa mengikat perut, mencatu makanan dan tidur berbumbung langit. Usaha pembasmian kemiskinan bukan sekadar memberi fokus kepada peningkatan pendapatan, tetapi turut mengambil kira kualiti dan kesejahteraan hidup. Direalisasikan dengan menyediakan jaringan keselamatan sosial yang utuh serta perkhidmatan penjagaan kesihatan yang baik. Baginda bertitah dalam istiadat pembukaan rasmi tahun kedua Dewan Negeri Perak ke-15 di bangunan Perak Darul Rizwan, Ipoh. Sultan Nazrin turut menegaskan tata kelola yang baik diperlukan untuk membina keyakinan pelabur dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara. Titah baginda, negara tidak terkecuali berdepan cabaran lanskap ekonomi global yang rumit, dipengaruhi dinamik geopolitik, hubungan perdagangan dan pakatan ekonomi kuasa-kuasa besar. Usaha-usaha kerajaan memberi tumpuan kepada sektor-sektor pertumbuhan baru merupakan inisiatif strategik yang mampu meletakkan ekonomi negara lebih berdaya saing di peringkat global. Mengatasi segala-galanya amatlah penting untuk Malaysia dilihat sebagai sebuah negara yang stabil, aman dan harmoni. Kolaborasi antara institusi pengajian tinggi, IPT dan pihak industri amat penting dalam membentuk ekosistem ekonomi yang lebih dinamik, komprehensif dan memenuhi kehendak pasaran semasa. Menyedari perkara itu, Kolej Komuniti Padang Terap KKPT di Kuala Nerang, Kedah menjalin kerjasama strategik dengan salah sebuah syarikat pengeluar gula utama Central Sugars Refinery CSR. Pengarah Kolej Komuniti Padang Terap, Insinyur TS Muhammad Aisyamuddin Yaakob berkata, kerjasama antara kedua-dua pihak melibatkan beberapa perkara, antaranya penempatan pelajar untuk menjalani latihan industri, sangkutan industri pensyarah, program tanggungjawab sosial korporat dan kursus jangka pendek. Beliau percaya melalui kerjasama ini juga staf dan pelajar KKPT dapat didedahkan kepada teknologi terkini, pengetahuan dan pelbagai kemahiran yang tidak ternilai daripada industri. Pada masa sama, dapat meningkatkan pengalaman pembelajaran melalui inovasi akademik dan pendidikan. Isu peletakan jawatan pengurusan kanan Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT sedang dikendalikan Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kata perkara itu akan dilaporkan kepada Jemaah Menteri selepas penyelesaian mengenainya diperoleh. LTAT itu sedang dikendali oleh Menteri Berkenaan, Menteri Pertahanan dan akan dilapor ke Jemaah Menteri. 3 pegawai kanan pengurusan LTAT telah meletakkan jawatan sejak sebulan lalu. Mereka terdiri daripada Ketua Eksekutif Datuk Ahmad Nazim Abdul Rahman, Pengerusi Jeneral Besara Tan Sri Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Nur dan Pengarah Kanan Strategi Diana Rogayah Omar. Perdana Menteri kemudiannya menyertai lebih 2,000 jemaah menunaikan solat Jumaat di Masjid Negara. Usai solat, beliau bersama Menteri Komunikasi Fahmi Fadil dan Timbalan Perdana Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Khairul Firdaus Akhbahan sempat meluangkan masa beramah mesra bersama jemaah yang hadir.
Terdahulu, Datuk Seri Anwar meluangkan masa menjamu selera di salah sebuah restoran di Ibu Negara. Beliau yang tiba kira-kira pukul 12.30 tengah hari turut beramah mesra dengan pengunjung yang makan tengah hari di restoran berkenaan. Istimewanya, Datuk Seri Anwar juga menerima naskah buku daripada bekas pemain rugby terkemuka dari pasukan All Blacks, Sonny Bill Williams. Pelabuhan Kelang berjaya mengendalikan 14.06 juta TEU kontener tahun lepas berbanding 13.22 juta TEU pada tahun 2022. Manakala Pelabuhan Tanjung Pelepas telah memproses 10.48 juta TEU pada 2023 berbanding 10.51 juta TEU pada tahun sebelumnya. Peningkatan itu menunjukkan prestasi cemerlang sektor maritim selain menyumbang kepada ekonomi negara. Prestasi cemerlang tersebut adalah mencerminkan kepesertaan ekonomi Malaysia sebagai komponen penting di rantaian bekalan dunia. Saya nak menekankan bahawa nisbah kargo transshipment dan kargo tempatan di Pelabuhan Kelang telah berubah dari 70-30 pada tahun 2014 hingga 55-45 pada tahun 2023. Bayaran insentif awal kajian sistem saraan perkhidmatan awam RM2,000 diterima penjawat awam hari ini. Rata-rata senada bantuan berupaya membantu pembelajaran harian termasuk persiapan persekolahan anak-anak. Dengan bantuan yang kerajaan sekarang bagi, alhamdulillah sangat-sangat membantu. Sebagai saya penjawat awam yang banyak memerlukan bantuan kewangan, fahamlah penjawat awam kan, macam anak sekolah, bantuan beli barang-barang keperluan harian, memang amat-amat membantu kita orang lah. Ya, banyak dapat membantu kami dalam inilah harian kita, macam perbelanjaan preparation for hari raya, perbelanjaan anak-anak, and very macam sangat membantu kami lah. So terima kasih banyak. Sebagai ibu bapa kepada anak, yang segala perbelanjaan anak dapat kita gunakan untuk bantuan. So saya mengharapkan apa yang daripada kerajaan ini adalah untuk kita percepatkanlah dari segi kajian yang pelarasan gaji tersebut. Macam syukur jugalah dapat bantu mengurangkan beban kehidupan, kan, mengurangkan kos-kos kehidupan. Pegawai perubatan yang diarah bertugas pada hari Sabtu dan hari kelepasan am layak terima allowance lokum. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pihaknya telah meneliti dan meluluskan tuntutan dikemuka pada kadar segera. Timbul isu tentang bayaran allowance untuk doktor yang membuat locum perhatikan kami telah memohon dan baru saja mendapat kelulusan untuk doktor-doktor yang membuat locum dibayar allowance mereka untuk 4 jam yang mereka lakukan. Itu satu berita baik. Still RM80 per hour, but we are paying them now immediately. Beliau berkata demikian selepas majlis menandatangani memorandum persefahaman antara Kementerian Kesihatan dan IHH Healthcare di Ibu Negara. Gagasan rumpun Selangor menjadi payung dan kerangka dalam memperkukuh perpaduan sekaligus menjamin pembangunan sosio-ekonomi rakyat negeri itu. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Syahri berkata perpaduan masyarakat yang utuh juga menjadi asas utama mendorong peningkatan ekonomi negeri yang dinikmati segenap lapisan rakyat. Dan kehadiran tetamu diraja sepanjang jelajah rumpun Selangor di Hulu Selangor dan parti percaya akan turut menjelajah ke seluruh negeri dan pelosok daerah-daerah di negeri Selangor, melambangkan payung mahkota yang sangat berkat menaungi rakyat yang aman, stabil dan kukuh bersatu padu dan melupakan perbezaan-perbezaan, sebaliknya mencari titik keharmonian dan kebersamaan untuk pembangunan negeri kita yang lebih maju dan berdaya saing. Yakin bahawa kita akan menjadi satu komuniti besar yang rencang dan berupaya bersaing dengan negeri-negeri di luar sana untuk menjadi masyarakat contoh.
Beliau berucap dalam majlis perasmian program gagasan Rumpun Selangor Daerah Hulu Selangor di Kuala Kubu Baru. Terdahulu, Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah berkenan melancarkan logo rasmi gagasan Rumpun Selangor. Kes bunuh Zain Ryan, siasatan masih dijalankan dan pihak polis tidak pernah berputus asa untuk menyelesaikannya. Ketua Polis Selangor Dato' Husin Omar Khan berkata walaupun Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCPF Selangor menawarkan ganjaran RM20,000 kepada yang bawa suspek kes bunuh tersebut, namun sehingga kini belum ada apa-apa perkembangan baharu. Sehingga sekarang pihak polis tidak menerima sebarang, tak ada siapa-siapa yang tampil ke hadapan untuk memberikan maklumat. Dan pihak polis seperti mana yang pengarah Jabatan Jenayah maklum, kita tak putus asa, kita masih meneruskan siasatan. Beliau berkata demikian selepas menerima tugas sebagai Ketua Polis Daerah Petaling Jaya. Syarikat Konsesi Lebuh Raya termasuk Plus Malaysia Berhad Plus disaran membangunkan satu sistem pemberitahuan yang lebih berkesan sekiranya mengaktifkan smart lane semasa kesesakan lalu lintas berlaku. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan berkata ia penting bagi mengelakkan pengguna jalan raya keliru mengenai waktu sebenar laluan kecemasan tersebut yang dibuka. Saya ingin maklumkan di sini bahawa emergency lane itu bukan eksklusif kepada mana-mana jenis kenderaan. Ia boleh diguna oleh motosikal, ia boleh diguna oleh lorong kecemasan itu untuk kenderaan-kenderaan yang rosak, dan tentunya boleh diguna oleh plus rounder dan jenis-jenis kenderaan tertentu, misalnya kemungkinan ambulans ke agaknya, untuk buat rescue mission. Sehingga kini sebanyak 14 smart lane diaktifkan di seluruh negara khususnya pada musim perayaan. Manakala 3 laluan di Johor termasuk seksyen Dato' On menghala Pasir Gudang serta seksyen Senai ke Kulai. Dalam pada itu, pihak konsesi turut disarankan agar melaksanakan penyelenggaraan jalan pada waktu bukan puncak dan jumlah kenderaan kurang. Beliau ditemui semasa mengadakan lawatan kerja di Pejabat Plaza Tol Pagoh. Penjawat awam di Johor menarik nafas lega apabila menerima bayaran insentif awal kajian sistem saraan perkhidmatan awam sebanyak RM2,000 hari ini. Rata-rata menyifatkan pemberian itu tepat pada masanya kerana dapat meringankan beban khususnya apabila musim perayaan dan pembukaan sekolah yang semakin dekat. Rasanya datang tepat pada masa juga sebab kita raya pun tahun ni awal, lepas tu siap dengan pembukaan sekolah lagi, so bolehlah prepare apa yang patut yang boleh kita allocate duit siap. Kita orang kan my step, so my step kan gaji selalu lebih kurang macam swasta, 7 hari bulan tu baru kita orang dapat. So dapatlah untuk sebelum nak dapat 7 tu, nak ke 7 hari bulan tu dapatlah cover kita orang punya. Polis Diraja Malaysia PDRM terus memperingati jasa dan pengorbanan wira-wira negara dalam tragedi serangan Bukit Kepong 74 tahun lalu. Semasa sambutan Hari Polis ke-217 di Muar, Johor pagi tadi. Sambutan dihadiri Ketua Polis Johor, Komisioner Polis M. Kumar bersama waris pejuang dan pesara-pesara polis. Tegas CPM Kumar dalam ucapannya, pengorbanan wira negara dalam tragedi tersebut tidak dijadikan ratapan kesedihan. Sebaliknya menjadi syahid yang sentiasa dicemburui. Peristiwa 23 Februari 1950 itu juga mencerminkan pengorbanan masyarakat setempat dalam bersama menjaga kedaulatan negara. Pengorbanan wira negara harus dijadikan pembakar semangat bagi rakyat Malaysia mempertahankan tanah air daripada pengkhianat negara. Sumbangan penghargaan turut disampaikan kepada waris 11 pejuang negara yang terkorban semasa serangan Bukit Kepong.
Peruntukan lebih RM5 juta diluluskan Kementerian Kesihatan untuk menambah baik prasarana dan kemudahan kesihatan di Labuan di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Lukan Isman Awang Sauni berkata sebanyak 39 projek sedang dan akan dibangunkan termasuk Dewan Serbaguna Jabatan Kesihatan Labuan. 6 projek pembangunan bernilai RM2 juta dan 6 projek program kejuruteraan bernilai lebih RM2 juta bakal dibangunkan. Walaupun kita merancang, terdapat projek yang juga sedang sakit dan projek ini didapati mempunyai sedikit masalah dan kita dah berhubung dengan pihak JKR dan mendapati perlu adanya review kepada pelantikan semula kontraktor penyelamat dan juga kita sedang menunggu daripada pihak EPU untuk revise balik ceiling bagi projek pembinaan kuartus kerana komponen kuartus ini adalah satu komponen yang penting bagi memastikan warga KKM yang bertugas di Labuan mempunyai tempat tinggal yang berdekatan dengan fasilitis dan itu adalah merupakan praktis yang kita telah amalkan di fasilitis yang lain. Menurutnya, pembinaan kuartus kaki tangan Jabatan Kesihatan Labuan bernilai RM24 juta sejak tahun 2019 tergendala berikutan penularan COVID-19 dan isu kontraktor. Perubahan iklim dunia dan pemanasan global bawa impak besar kepada kehidupan manusia. Bukan sahaja memberi tekanan kepada persekitaran, malah menjejaskan sistem ekonomi, sosial dan politik. Wartawan JAKIM Amin Fauzi ada laporannya. Tidak dinafikan juga, fenomena alam adalah sebahagian daripada takdir ilahi yang melanda di semua tempat termasuk di negara kita. Islam telah menggariskan beberapa panduan supaya kita tidak rakus mengejar dunia sehingga melakukan kerosakan dan kehancuran kepada bumi. Adakah ini sebagai suatu peringatan untuk kita? Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat ke-41 yang bermaksud, telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia kerana Allah hendak mereka merasakan sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang telah mereka lakukan supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Bila manusia buat larangan Allah, maka akan timbul kesannya kepanasan melampau ataupun banjir kilat. Sebab itulah dalam ayat yang kita baca tadi akan berlaku kerosakan di atas muka bumi ini adalah dengan tangan-tangan manusia itu sendiri, perbuatan mereka sendiri melanggar larangan-larangan Allah Ta'ala. Menurut beliau, peristiwa bencana ini merupakan tanda kiamat kecil. Dan sebagai manusia, kita perlu meneruskan hidup seperti biasa di samping memperbaiki diri dengan bertaubat dan menginsafi dosa yang pernah dilakukan. Memang peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala itulah jangan kita buat kerosakan kan, pembakaran terbuka, pembalakan yang terlalu terbuka ini untuk peringatan diri saya sendiri dan semua rakyat Malaysia apa semualah. Amin Fauzi, laporan JAKIM untuk RTM. Berita wilayah berakhir di sini. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.